سبحانك وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ذي الجلال والشريع الحرام والحلال. ثم صلاة الله مع السلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير هادي. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita nak i'tikaf. Bagi yang belum berniat, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Yang saya muliakan tuan-tuan imam, barisan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, para jemaah, asatizah, guru-guru agama, muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini untuk sama-sama berada dalam rumah Allah, sama-sama melakukan ketaatan dan ibadah. Ketaatan paling utama yang kita lakukan solat fardu maghrib. Alhamdulillah, kita dirikan secara berjemaah. Seterusnya kita menyambung ketaatan kita dengan duduk beriktikaf sambil kita menanti waktu isyak. Kita isi dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada ketika ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat kita zahirkan rasa terima kasih, syukur kita kepada Allah melalui ketaatan, ibadah yang kita perbanyakkan. Dan mudah-mudahan dengan majlis-majlis ilmu yang kita hadiri dapat menambah baik amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau dorongkan hati-hati kami ini ya Allah untuk kami sentiasa mengingatimu. Wa a'inna ala syukrika, dan bantu kami ya Allah untuk kami sentiasa dapat mensyukuri nikmat-Mu. Wa a'inna ala husni ibadatik, dan bantu kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk kami dapat sentiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu. Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Wa yanfa'una bima 'allamtana, manfaatkan ilmu yang Kau curahkan kepada kami pada malam ini ya Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma ansaina, ya Allah Kau ingatkan kami ya Allah akan ilmu yang pernah kami pelajari tapi kami lupa ya Allah. Al-Quran yang pernah kami hafal tetapi kami lupa ya Allah. Allahumma alimna minhu ma jahilna, ya Allah Kau ajarkan kami ya Allah ilmu yang kami tak tahu, ilmu yang belum pernah kami pelajari ya Allah. Wa azidna ilman, tambahkan kami ilmu pengetahuan dunia akhirat. Wa azidna ikhlasan fi qulubina, dan campakkanlah ke dalam hati-hati kami ini ya Allah keikhlasan. Wa azidna amalan salihan fi hayatina, dan jadikanlah ya Allah di setiap perbuatan, gerak perbuatan harian kami Engkau kira sebagai amal soleh yang mendatangkan pahala dan menghapuskan dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah yang diberi kesempatan pada malam ini. Kali terakhir kita bertemu 3 Mac. Maknanya 3 bulan. 3 bulan dah kita tidak bertemu. Alhamdulillah Allah ketemukan kita pada malam ini di dalam siri kuliah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mati Allah, di balik kepenatan kita seharian, Allah beri kesempatan juga untuk kita duduk dalam masjid ni. Tuan-tuan yang penat ni, tuan-tuan tadi siang bekerja, berkebun, ada yang gurunya yang bekerja di pejabat dan sebagainya, penat, tuan-tuan penat. Tetapi kepenatan itu Allah tetapkan yang kita berada dalam masjid pada malam ini. Ini ketentuan Allah, tuan-tuan, bukan kerana kita baik, tuan-tuan. Kerana kita ni bagus, kita duduk kat masjid, dapat datang masjid. Ramai di luar sana yang lebih baik daripada kita. Tapi Allah tak bagi rezeki untuk duduk dalam rumah Allah pada ketika ini. Tuan-tuan, saya teringat satu kalam kata-kata ulama. Tuan-tuan, dia kata utrukus syada'id fil hayah. Tinggalkan setiap perkara yang terlalu dalam kehidupan. Benda-benda yang keterlaluan, terlalu penat. Jangan terlalu penat, tuan-tuan. Bila kita kepenatan, ada masa untuk kita rehat. Tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita kerja penat sangat, tuan-tuan, maka susah kita nak, kadang-kadang nak pergi masjid, penat sangat.
Tuan-tuan Jadi kurangkan penat. Tuan-tuan. Tapi jangan berhenti pula kerja sebelum penat. Itu makan. Makan berhenti sebelum kenyang. Tapi kalau kerja jangan berhenti sebelum penat. Tuan-tuan. Jadi jangan terlalu kenyang. Tuan-tuan kalau terlalu kenyang, itu yang tarawih 20 rakaat. Jadi 8 rakaat. Nasib baik 20 rakaat. Tapi kalau 8 rakaat, masjid tu dah jadi 2 rakaat aja. Tuan-tuan. Kerana apa? Terlalu kenyang. Terlalu sangat ni kita kena tinggalkan, tuan-tuan. Keterlaluan dalam kehidupan. Terlalu sayang. Jangan terlalu sayang, tuan-tuan. Nanti jadi benci. Betul tak, tuan-tuan? Orang mak-mak kita selalu ingatkan kita. Jangan sayang sangat harta tu. Takut dia hilang nanti kita kufur pula. Kita meratap dan sebagainya. Jangan terlalu benci. Nanti jadi sayang. Jangan terlalu lapar. Jangan terlalu kaya. Takut-takut nanti tuan-tuan kufur kita dengan kekayaan kita. Jangan terlalu miskin. Takut-takut dekat pula kita dengan kekufuran. Tuan-tuan, jangan terlalu. Tuan-tuan, maka itulah yang kita ingat sering diingatkan oleh ulama-ulama supaya menjadi panduan kepada kita. Jadi tuan-tuan, wasatiyah. Hidup kita ni sederhana. Sederhana. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita menyambung perbincangan kita berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada dua perbincangan kita yang lepas, pertemuan kita yang lepas, kita membincangkan pada dua episod. Satu episod Mekah, satu episod Madinah. Ingatlah tuan-tuan. Ingatlah tuan-tuan. Lupa ni kadang-kadang hikmah. Ada rahmat. Lupa ni tuan-tuan. Bayangkan kita tak lupa. Cuba bayang tuan-tuan. Hidup kita ni Allah tak bagi lupa. Ingat sahaja. Tuan-tuan, tak boleh tidur malam kita tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Jadi lupa ni nikmat. Rahmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang lupa tu kadang-kadang musibat juga. Pergi BP Mall, tuan-tuan balik sampai rumah, astaghfirullahalazim, lupa anak tertinggal kat sana. Tu lupa musibah, tuan-tuan. Lupa nak sembahyang asar. Tu musibah, tuan-tuan. Jadi kalau lupa, ni normal, tuan-tuan. Jadi saya murajaah sedikit, tuan-tuan. Ulang kaji berkaitan dengan episod di Mekah. Kita ada 4 fasa, tuan-tuan. Fasa yang pertama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi, rahsia. Masuk kepada fasa yang kedua, iaitu pada tahun keempat, kelima dan keenam. Ini adalah fasa dakwah secara terang-terangan. Turun ayat Quran, fasda' bima tu'mar fa'arid 'anil musyrikin. Wahai Muhammad, dakwah secara terang-terangan. Pedulikan orang-orang kafir. Ketika mana dakwah terang-terang ni, maka penentangan juga secara terang-terangan. Berlaku penyiksaan. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad. Tuan-tuan kalau ingat, tuan-tuan, Sumayyah, Yasar, suaminya dan sebagainya. Berlaku tekanan yang teramat sangat, maka ramai pula masuk Islam. Antaranya Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Maka gentar orang-orang kafir ni, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Labi and the gang. Dia risau, makin kita tekan Islam ni, makin ramai pula masuk Islam. Itu Islam, tuan-tuan. Makin ditekan, makin kuat. Tuan-tuan, hentikan penyiksaan. Masuk fasa yang ketiga. Fasa apa, tuan-tuan? Pengepungan. Tahun ke-7, ke-8, ke-9. Tuan-tuan, fasa ni pengempungan bermula dengan pujuk rayu. Pujuk punya pujuk, hantarlah otai-otai sebagainya, tak makan. Maka Nabi tolak, maka ketika itu berbincang mereka untuk bunuh Nabi SAW. Dapat bunuh? Dapat. Mereka mengikat tubuh-tubuh mereka untuk melindungi Rasulullah. Bukan sekadar orang Islam saja, tetapi orang-orang yang bukan Islam pun yang sayangkan Muhammad bukan kerana agama tetapi kerana bangsa. Abu Talib dan pengikut-pengikut mereka ikat tubuh. Dapat bunuh tak dapat bunuh, maka dipulaukan. 3 tahun pulaukan. Diperjuangkan oleh seorang lelaki kafir bernama Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi orangnya kafir. Bersama menentang Rasulullah peperangan Badar dan mati juga dalam kafir. Dalam peperangan Badar, tetapi namanya sering disebut oleh Rasulullah. Kerana apa? Jasa dia kepada Nabi SAW. Kafir ini, tuan-tuan. Tetapi kerana dia ada jasa, Nabi sering sebut nama Mut'im bin Adi. Tuan-tuan, mati Allah. Maka, tuan-tuan, atas jasa dia mempertahankan, menyelamatkan orang-orang Islam, maka terlerai pengepungan tadi. Masuk fasa yang keempat. Fasa keempat, tahun ke-10, 11, 12, 13. Ini fasa hijrah. Bermula tahun ke-10, tahun kesedihan Nabi SAW, kematian Abu Talib.
Kemudian diikuti dengan kematian Khadijah. Kemudian tentangan makin dahsyat tahun ke-10. Maka di hujung tahun ke-10, ini kita nak bincang tentang pada bulan Syawal tahun yang ke-10, Nabi keluar daripada kota Mekah. Pergi mana? Pergi Taif. Tentang pergi Taif. Kenapa pergi Taif? Ditentang. 10 hari pergi, 10 hari dekat sana, balik pun 10 hari. Tak diterima Islam. Dahsyat cerita tentang Taif. Maka Nabi balik daripada Taif, penentangan makin dahsyat. Makin dahsyat sampailah tahun ke-11. Allah melihat hamba-Nya, kekasihnya, kesian dah Muhammad, kekasih aku, jom jalan-jalan. Pergi mana? Pergi naik ke langit, jumpa Allah Subhanahu wa taala. Pada peristiwa bulan Rejab tahun ke-11, iaitulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Turun daripada Isra Mi'raj, Allah buka jalan. Bulan Zulhijjah, tuan-tuan, Rajab, Sya'ban, Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah ni musim haji. Walaupun belum disyariatkan haji, tetapi musim haji ni syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Mereka datang daripada seluruh pelosok Arab ni, tuan-tuan, buat haji. Maka 5 orang daripada Yasrib peluk Islam. Allah buka jalan. Tiba-tiba. Bukan orang Mekah Islam. Bukan orang Taif yang nakkan Islam. Tetapi orang luar nakkan Islam. Yasrib ni apa, tuan-tuan? Yasrib ni satu kota yang selalu kita pergi kalau pergi umrah. Tuan-tuan, tahun ke-12 datang pula 12 orang. 12 orang peluk Islam. Buat perjanjian dengan Nabi SAW. Bai'ah Aqabah yang pertama. Perjanjian Aqabah yang pertama. Biasa dengar ni, tuan-tuan, dalam buku teks sekolah menengah dulu. Sekarang dah lupa dah, tuan-tuan. Kemudian tahun ke-13 datang lagi 72 orang daripada Yasrib. Yasrib ni siapa? Yasrib ni, tuan-tuan, bila diikat perjanjian 72 orang ni, sayangnya Nabi melebihi daripada diri mereka dan anak-anak mereka sendiri. Maka Nabi pun pergi ke Yasrib dan ditukar nama Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan, mati Allah. Habis fasa yang Mekah ni, tuan-tuan. Maka hari ni, tuan-tuan, kita berada di Mekah. Saya ajak tuan-tuan untuk kita duduk kat sini, kita gambarkan bagaimana peristiwa Nabi SAW. Kita ambil satu daripada peristiwa di Mekah, iaitu dakwah Nabi kali pertama keluar daripada Mekah. Ke mana? Ke Taif. Ke Taif. Kenapa Taif? Tuan-tuan, Nabi dah tak ada saudara. Tuan-tuan, kita kalau sedih, tuan-tuan, kita cari siapa? Kita cari mak. Betul lah, tuan-tuan? Kita cari ayah kita. Walaupun dia kadang-kadang dia tak membantu, tuan-tuan. Dia tak membantu. Kita cerita masalah kita dengan isteri, duit tak ada, berniaga tak jadi, hati tak tenang. Kita cari siapa? Cari mak. Tuan-tuan. Cari mak, kemudian kita pun cerita dengan dia. Dia bagi duit kat kita ke? Tak bagi. Tapi dia kata, sabar, man. Tapi kita balik tenang. Betul tak, tuan-tuan? Begitulah Nabi SAW. Orang yang paling dia sayang, Abu Talib. Bapak dia. Kalau kita cerita ayah Nabi memang Abdullah, tapi Nabi tak pernah jumpa. Tapi yang bela Nabi umur 6 tahun. Tuan-tuan, bawa pergi berniaga. Bela kambing. Kahwinkan dengan Khadijah. Mempertahankan pula Nabi SAW. Mati Abu Talib. Sedih tak Nabi? Sedih. Tuan-tuan, hilang satu keluarga. Kemudian beberapa hari selepas itu, sebulan 5 hari selepas itu, mati pula Khadijah. Isteri yang paling dia sayang, dia tak madukan Khadijah ni, tuan-tuan. Aisyah madu, tuan-tuan. Sayangnya Nabi dengan siapa? Maimunah dimadukan, tetapi Khadijah seorang. Ni, tuan-tuan. Ini yang apa? Sayangnya Nabi kepada Khadijah. Hilang pula Khadijah. Maka ditentang pula. Tuan-tuan, tentangan demi tentangan, ketat hatinya Nabi SAW. Maka Nabi mencari jalan supaya keluar. Cari siapa, tuan-tuan? Cari keluarga. Tuan-tuan, kita cari keluarga. Bagi kita dah tak ada mak dan ayah, tuan-tuan, hari raya kita nak cerita dengan siapa? Pergi rumah Mak Andong. Al-khalatu bimanzilatil Nabi kata. Tuan-tuan, hari raya itu kita tak ada mak. Mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Adakah kita tak ada mak dan ayah? Ada, tuan-tuan. Maka Nabi kata al-khalatu, makcik, adik-beradik mak kita, bimanzilatil sama tarafnya dengan ibu kita. Pergi rumah maklum. Pergi rumah maklum.
Tuan-tuan, kalau dulu kita salam dengan mak kita 200, kita salam dengan mak long kita 200. Macam tu lah tuan-tuan. Kalau kita nak minta doa dengan dia, dengan ibu kita, kita minta doa dengan maklum kita. Maklum doakan saya maklum. Tuan-tuan, dia punya darjat dia sama dengan ibu. Tuan-tuan, bagi orang kalau kita belum ziarah maklum, pak long kita, makcik, pakcik kita, musuh kita, kalau kita belum ziarah raya hari tu, kena pergi. Kena pergi tuan-tuan. Ini tuntutan syariat. Bukan suka-suka gaya sebagai adat. Tidak, tuan-tuan. Ada tuntutan. Tuan-tuan. Maka Nabi, kenapa pergi Taif? Tuan-tuan, pernah pergi Taif, tuan-tuan? Taif ni ada satu perkampungan yang bernama perkampungan Bani Sa'adah. Dah mula kenal. Tuan-tuan. Bila kita sebut Sa'adah, kita dah mula kenal. Tuan-tuan. Halimatus Sa'diyah kenal lah, tuan-tuan. Halimatus Sa'diyah. Kita biasa dengar Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ni ibu susuan Nabi SAW. Maka ramai adik-beradik susuan Nabi, saudara sesusu Nabi berada di Taif. Sebab itu Nabi pergi Taif. Mudah-mudahan ada orang nak terima dakwah Nabi SAW. Orang Mekah tepu dah tak nak terima Islam dah. Maka Nabi keluar. Tuan-tuan, Taif ni tuan-tuan, dia 60 mailan, 60 batu daripada Mekah. 60 batu daripada Mekah. Lebih kurang 96 km. Betul tak tuan-tuan? Kalau saya tengok dalam Google, saya type convert, dia boleh convert kan. 60 batu kepada kilometer, lebih kurang 96 km. Tuan-tuan, sebab tu dia jadi isu. Kalau kita pergi ke Taif tu, kita boleh jamak ke tidak? Adakah masuk semula, kita kena ihram semula? Kan? Ada isu kan tuan-tuan? Tuan-tuan, Taif ni tuan-tuan, contoh tuan-tuan, saya tunjukkan. Sini Mekah. Sini Mekah. Kalau kita ke utara, dia akan pergi ke Madinah. 450 km ke Madinah. Atas lagi Syam, Iraq, Jordan, mana lagi tuan-tuan? Syria, Yalah, Iraq, Jordan, Palestin, tuan-tuan ke atas. Kemudian bawah ni Yaman, bawah Yaman. Taif kat mana? Taif dekat sini. Taif kat sini. Tuan-tuan. Taif ni tuan-tuan, kalau kita pergi, dia akan melalui satu tempat bernama Qarnul Manazil. Pernah dengar tak tuan-tuan? Qarnul Manazil. Biasa dengar. Orang pergi Mekah, buat haji, dia biasa dengar Qarnul Manazil. Orang pergi ke buat umrah, dia akan pernah dengar Qarnul Manazil. Kalau dia daripada Malaysia, Malaysia kat mana tuan-tuan? Malaysia kat sana. Sebab tu kita kapal terbang, kan? Kita pusing, kita terus nak turun ke Jeddah, kita akan lalu Qarnul Manazil. Tuan-tuan, para jemaah semua, kita melalui ruang udara Qarnul Manazil. Diminta semua bersedia untuk niat umrah. Kan? Tuan-tuan, tapi kita ke atas, kita tak turun bawah. Tuan-tuan, maka kita pun sampai Jeddah. Jadi baru masuk ke tanah haram. Itu Taif, tuan-tuan. Taif ni dia berada di bukan utara, selatan. Di selatan, tuan-tuan. 96 km daripada Mekah. Tuan-tuan, alhamati Allah. Taif ni tuan-tuan, dia punya muka buminya berbukit. Dia berbukit. Kalau Malaysia ni macam Bukit Fraser. Macam Cameron Highland. Seronok tak tuan-tuan pergi Cameron Highland? Seronok tuan-tuan. Pergi Genting Highland pun seronok juga. Sejuk tempatnya. Itulah Taif. Tuan-tuan, itulah Taif. Kerana apa tuan-tuan? Nabi SAW pergi ke Taif jalan kaki. Zihaban wa iyaban. Dia pergi balik jalan kaki. Berapa tempoh dia pergi ke Taif? 10 hari. 96 km 10 hari. Boleh bayang tak tuan-tuan? Logik tak logik? Kita jalan kaki. Tuan-tuan, 96 km sampai mana tuan-tuan agak-agak? Sini sampai mana? Muar. Ada? Sampai Muar. Sampai Pontian lah. Tuan-tuan. Sampai Pontian lebih kurang 10 hari. Tuan-tuan, lamanya. Tuan-tuan, kena ingat tuan-tuan, keadaannya Nabi ni naik bukit. Dia naik bukit, bukannya turun bukit. Kalau kita jalan tegak, tuan-tuan, seronoklah kita jalan tegak, lagi kalau turun bukit laju, tuan-tuan. Tapi Nabi naik bukit. Sebab Taif ni dia tinggi, tuan-tuan, tempatnya tinggi. Sebab itu 10 hari. Kemudian jalannya jalan kaki.
Aku kalau 96 kilometer tak adalah sampai 10 hari. Yalah kita dengan kasut Abibasnya. Tuan-tuan dengan track shootnya. Nabi SAW sehelai sepinggang. Air pun tak ada. Tuan-tuan susah. Tuan-tuan perjalanan. Kemudian kita kata pula, Nabi tu masa dia pergi ke Madinah, kan Nabi hijrah, Mekah ke Madinah berapa kilometer tuan-tuan? 450 kilometer lebih kurang. Lebih kurang. Nabi ambil masa 8 hari sahaja. Tuan-tuan. Pelik tak? Kenapa Taif ni sampai 10 hari? Ya tuan-tuan, pergi Madinah dengan Abu Bakar, orang tegap, ada lagi seorang pula yang tukang bawa, dia naik unta. Kemudian perginya Nabi ke Taif dalam keadaan ketakutan. Orang nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang. Kenapa 10 hari? Sebab ada orang kata tak mungkin 10 hari. Dekat je Ustaz. Dekat je. Yelah memang dekat, kita naik bas. Tak sempat tidur dah sampai. Dekat aja. Kenapa 10 hari? Tuan-tuan. Kalau tak percaya, awak turun jalan kaki pergi Taif. Baru rasa tuan-tuan. Dalam keadaan berbukit. Maka ni yang disebutkan. Maka dalam kitab ni tuan-tuan, muka surat 177. Kitab Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Maka pada bulan Syawal tahun ke-10. Bulan Syawal tahun ke-10 daripada kenabian, maka Nabi SAW keluar daripada bumi Mekah menuju ke Taif. Jauhnya lebih kurang nahwu 60 mailan, 96 km, saraha masyian ala qadamaihi ji'atan wa zuhuban. Dia jalan kaki sahaja, pergi dan balik. Tuan-tuan, ini kitab sebut tuan-tuan. Maka wa ma'ahu maulahu Zaid bin Harisah, dan bersama Nabi SAW seorang lelaki bernama Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Maulahun Nabi, anak angkat Nabi SAW. Satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya, nama dia dalam Quran. Seorang ni. Siapa tuan-tuan? Falamma qada Zaidan minha watara. Ketika mana Endah, siapa isterinya Zaid, Zainab, isteri Zaid, anak angkat Nabi, maka bila cerai sahaja, habis Endah, maka Nabi kahwin dengan Zainab atas perintah Allah. Wahai Muhammad, kahwin dengan Zainab. Allah yang suruh. Ini satu-satunya nama yang ada dalam Quran, Zaid. Kita tak boleh kufur, kita tak boleh ingkar. Kita tak percaya dengan Zaid, sahabat Nabi, murtad kita. Kita tolak satu nama daripada Quran. Tuan-tuan. Hebat Zaid ni tuan-tuan. Siapa Zaid? Zaid ni anak angkat Nabi SAW. Maka kita kadang-kadang macam ada satu lagi nama Zaid tuan-tuan yang biasa kita dengar, Zaid bin Sabit. Pernah dengar Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit ni dia Ansar. Zaid bin Harisah dia Muhajir, dia orang Mekah. Tuan-tuan walaupun asalnya daripada Yaman, tetapi dia orang Mekah, Muhajir. Kalau Zaid bin Sabit dia orang Madinah, Ansar. Tu beza dia. Siapa Zaid bin Sabit? Zaid bin Sabit ni penterjemah Rasulullah. Zaid bin Sabit ni orangnya bijak, pandai. Maka Nabi kata, Zaid, kau belajar bahasa Yahudi. Kan Yahudi ada kat Madinah, Nabi tak percaya dengan Yahudi. Nabi kata apa? Zaid, kau ni pandai. Kau belajar bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, bahasa orang Rom, belajar. Maka dia jadi penterjemah. Kalau ada surat, tuan-tuan, kan sekarang kan kalau kerajaan pun baru-baru ni. Bukan barulah, dah lama jugalah. Surat kerajaan, tapi tulisan bukan Melayu. Kita boleh baca ke tuan-tuan? Kena ada penterjemah. Kena ada penterjemah. Kerana apa? Kita tak percaya. Kita tak percaya dengan orang-orang yang bukan Islam. Tuan-tuan, ada je masalah nanti. Maka Nabi suruh belajar. Tuan-tuan, kalau ada anak, cucu, tuan-tuan, masukkan sekolah-sekolah yang bukan bahasa Melayu. Boleh, tak ada masalah. Bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Arab, bahasa orang putih, belajar. Kerana apa? Nabi pun suruh Zaid bin Sabit. Kerana apa? Dia pandai. Kita tengok anak kita pandai, suruh dia belajar. Bahasa Melayu tak payah belajar, tuan-tuan. Dia memang automatik pandai punya. Tuan-tuan. Itu dia punya apa? Zaid bin Sabit. Jadi dia penterjemah kepada Nabi SAW. Saya kadang-kadang memikir, mutarajim, dia tarjamatul Quran. Macam mana dia nak terjemah Quran? Mula-mula kita tengok nama Zaid bin Sabit, dia ni terjemah. Quran ni bahasa Arab. Orang Mekah tu orang Arab. Nak terjemah apa? Lainlah kita, tuan-tuan, kita kena terjemah.
rupa-rupanya diterjemahkan bahasa. Dia selain daripada itu, Zaid bin Sabit ni dia juga mengumpulkan Al-Quran. Tuan-tuan, ni Zaid bin Sabit. Tapi hari ni kita nak cerita Zaid bin Harisah. Radhiyallahu anhu. Wa kana kullama marra ala qabilatin fi at-tariq da'ahum ila al-Islam. Nabi ni setiap dia berjalan. Tuan-tuan, Taif ni dia atas bukit. Gunung, tuan-tuan, di atas sejuk. Maka tuan-tuan, kalau kita pergi ke Taif, dia ni satu tempat bergunung. Kalau kita bayangkan macam Bukit Fraser tu, nanti awan, kan? Cantik kan? Hijau. Kemudian ada awan dan sebagainya. Tapi kat sana di batu. Bukit batu tapi berawan, sejuk. Dan di sana tanahnya subur. Ada apa tuan-tuan? Tanahnya subur, kat sana ada bunga ros, ada strawberry. Tuan-tuan, buah-buahan semua daripada Taif. Makanya hubungan Taif dengan Mekah ni sangat akrab. Dia dapat. Tuan-tuan, kerana apa? Barang-barang ni dibawa ke sana, kemudian buah-buah, sayur-sayuran ni dibawa turun ke Mekah. Jadi ada kabilah-kabilah, orang-orang yang berniaga ni selalu ulang-alik. Dia ulang-alik, maka Nabi SAW setiap dia jumpa kabilah-kabilah yang dalam perjalanan ni, Nabi berdakwah. Jom masuk Islam. Aku membawa agama tauhid kepada Allah. Esakan Allah. Jangan sekutukan Allah. Tinggalkan berhala-berhala. Nabi dakwah. Semua tak terima. Semua tak terima, tuan-tuan. Ini tuan-tuan Nabi SAW. Sambil dia target dakwahnya dekat Taif, tetapi sambil menyelam minum air. Tuan-tuan. Sambil-sambil lah tuan-tuan. Kita target kita nak pergi masjid. Target kita nak pergi masjid, nak dakwah. Kita nak bina Islam. Kita nak kukuhkan tiang agama. Tuan-tuan, sambil-sambil kita berdakwah. Macam mana tuan-tuan? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Hari Raya Aidilfitri. Biasa kan kita dengar? Tuan-tuan, itu antara sunnah. Kerana apa? Hari Raya syiar. Benda yang syiar. Kita pergi jalan lain, balik jalan lain. Kerana apa tuan-tuan? Supaya orang nampak, oh raya. Oh, ada semayang raya. Nampak tuan-tuan? Kita semayang Jumaat, pergi jalan lain, balik jalan lain. Tuan-tuan, dia tengok orang sebelah. Orang sebelah ni pergi masjid. Semayang kan dakwah tuan-tuan. Tuan-tuan ada motor kan? Pergi masjid naik motor, pagi-pagi, pukul berapa tuan-tuan? 5 suku dah gerak pergi masjid. Tuan-tuan, motor, Y suku. RS. RS lah. Sekarang ni 5 RS orang kata. Tuan-tuan pakai exhaust aero. Jangan tolak. Dah jauh baru start. Jangan. Tuan-tuan. Start kat rumah kita juga. Perah sikit tuan-tuan. Biar orang sebelah dengar. Imam dah start dah. Dia dah start dah nak pergi masjid. Perli aku dah tu. Dia tak pergi. Tuan-tuan. Tak tuan-tuan. Itu dakwah. Kita dakwah dia. Sambil kita buat ni, kita berdakwah. Sambil menyelam, kita minum air. Kita nak pergi masjid. Dalam masa yang sama kita dakwah. Kita pegang motor kita. Lepas tu kita jalan. Tak pergi masjid kan? Perli aku. Tak pergi juga. Dia tak pergi juga tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dakwah ni tuan-tuan, adakah Nabi ni bila dakwah semua ikut? Tak ikut. Tuan-tuan, kita ajak jiran sebelah kita pergi masjid. Ajak jiran kita pergi kuliah. Dia tak nak pergi. Tapi tuan-tuan, satu hari nanti terbuka hati dia. Hidayah milik Allah. Bukan milik kita tuan-tuan. Kita dakwah, tiba-tiba dia masuk Islam. Itu masalah. Ada something ni. Tapi kalau dia dakwah, dia tentang, itulah sunnah Rasulullah. Dia tentang. Tuan-tuan, andai kata tuan-tuan, hidayah milik dia, milik Allah nak bagi pada dia tuan-tuan. Mungkin satu hari nanti kita dah tak ada. Kita dah tak ada dah. Motor tu tak ada orang start dah. Dah tak ada orang start pagi-pagi tuan-tuan. Tiba-tiba dia terbangun pagi tu, pukul 5:30. Imam dah meninggal. Bukan imam sini. Imam tempat lain. Dah meninggal imam tu. Terdengar-dengar motor dia perah motor tiap-tiap pagi. Bangunlah. Tuan-tuan, dia pun bangun, pergi semayang. Rupa-rupanya, hidayah tu Allah bagi. Kita dah tak ada. Tuan-tuan, mati Allah. Begitulah ayah mak kita. Dulu tuan-tuan, mak kita suruh semayang. Tuan-tuan, dia ketuk pintu, buka. Dah semayang belum? Dah. Mak kita boleh tipu, bapak kita susah sikit nak tipu tuan-tuan. Tapi kita nyorok bawah katil. Tuan-tuan, mati Allah. Tapi bapak kita tak pernah jemu untuk kata apa? Pergi semayang. Ulang, tuan-tuan. Jahat dulu masa ayah hidup. Tapi bila ayah dah meninggal tuan-tuan, kita dah mula pakai jubah. Nampak? Hidayah tu milik Allah. Dia dah tak ada, baru kesan tu ada pada diri kita. Tuan-tuan, Allah. Sebab tu kalau kita pergi kubur, kita pegang batu nisan, kita cerita dengan ayah kita. Tuan-tuan,
Dulu jahat, minta maaf, tuan-tuan. Tapi ini semua adalah berkat daripada usaha. Sebab itu tuan-tuan, setiap amal ibadah yang kita buat hari ini, semua sampai kepada mak dan ayah kita. Tak payah niat. Itu mazhab kita Syafi'i. Kita sedekah tuan-tuan, kita keluar duit RM1, RM10, masuk dalam tabung. Ini untuk mak. Tak payah sebut. Tak payah sebut. Tuan-tuan, kita dengar ni duduk dalam masjid ni, sahaja aku iktikaf dalam masjid kerana Allah Ta'ala, otomatik mak kita akan dapat. Kerana apa? Ilmu yang bermanfaat. Mak kita ni, didik kita. Kita semayang ni, kita Islam sekarang ni atas jasa siapa? Mak kita, tuan-tuan. Bukan cikgu-cikgu kita semata-mata. Tuan-tuan, mak kita. Tuan-tuan, jadi ini Nabi SAW sambil menyelam minum air. Kita tambah pula kencing sekali. Tuan-tuan. Tapi jangan kencing dulu baru minum. Ada orang dia suka kencing kan, tuan-tuan, dalam air kan. Minum dulu baru kencing. Tuan-tuan. Sambil-sambil, tuan-tuan. Sambil-sambil kita semayang, tuan-tuan. Kita bawa anak-anak kecil. Umur 6 tahun, 7 tahun, biar dia main. Tetapi bila imam Allahu Akbar, dia main tapi dia dengar. Nampak? Dalam ibadah ada tarbiyah. Tarbiyah tu wajib. Tapi kita jawatan kuasa gangster pula. Samsing. Budak-budak semayang kat belakang. Bising. Tuan-tuan, ni bukan cara Nabi SAW. Pernah dengar kan Hasan dan Husain duduk di atas tengkuknya Nabi SAW sehingga para sahabat ni bangun tengok. Nabi ni ada lagi ke tak? Tuan-tuan. Takutnya Nabi sujud terlalu lama. Rupa-rupanya Hasan dan Husain main dekat atas ni. Tuan-tuan, boleh bayang tak? Hasan Husain tu adakah dia masuk senyap-senyap daripada rumah? Dia masuk, dia duduk tu dekat tengkuk atuk dia. Logik ke, tuan-tuan? Budak-budak dah tentu dia berlari, tuan-tuan, dia main dan sebagainya. Nabi marah tak? Nabi tak marah, tuan-tuan. Jadi kita sayang anak-anak, tuan-tuan. Kerana apa? Tarbiyah. Memang bukan anak kita, tetapi anak orang. Tarbiyah tu kita juga terbabit. Tuan-tuan, jangan samsing sangat. Tuan-tuan, ada setengah masjid, tuan-tuan, saya jumpa. Ini saf kanak-kanak kat belakang sekali. Tuan-tuan, mukhalafah sunnah. Tuan-tuan belajar Mata' al-Badrin. Mata' al-Badrin, mana kedudukan kanak-kanak lelaki? Imam, kemudian jemaah lelaki dewasa. Di belakang jemaah lelaki dewasa adalah saf kanak-kanak. Tiba-tiba kita letak dekat hujung belakang sana. Terputus saf tadi. Tak dapat fadilat saf. Makruh. Tuan-tuan, kita dengan pandai-pandai buat hukum, tuan-tuan. Kaki kita dengan kaki imam, jaraknya mesti kurang daripada 3 hasta. Apa makna 3 hasta, tuan-tuan? 1 hasta macam ni. 1 kaki setengah. 1 hasta. Tuan-tuan, nanti semayang, syak ni, cuba kita kira. Buku lali kita. Apa nama buku lali ya? Yang kat sini. Kaki kita. Buku lali kita dengan buku lali imam, mesti jangan lebih daripada 3 hasta. 1 hasta, 1 kaki setengah. Kalau 3 hasta, 4 kaki setengah. 4 kaki setengah. Ukur lah. Saya pernah buka kitab, tuan-tuan. Habis mayang, saya pun semayang dekat belakang. Tiba-tiba ada seorang jemaah ni, lepas mayang, dia letak tangan lagi ni. Dia ukur. Dia ukur, tuan-tuan. Saya cakap, tak payah ukur, tuan-tuan. Cuba ambil tali tape, tuan-tuan. Tarik. Sampai ke sini. Sampai tak dekat buku lali imam? Kalau tak sampai, kita tak dapat fadilat. Tak dapat fadilat jemaah tu. Soft. Tuan-tuan, terputus. Sebab itu tak boleh jauh sangat. Dia kena belakang sikit. Kena belakang sikit. Mesti dapatkan 4 kaki setengah. 3 hasta. Tuan-tuan. Ini yang diajarkan. Tiba-tiba kita hantar anak kita kat belakang sana. Kan mukhalafah sunnah. Yang boleh hantar ke belakang tu perempuan. Orang perempuan dia tidak terikat dengan 3 hasta. Orang perempuan tak terikat. Kalau orang perempuan kita letak dekat belakang sana, ada bilik belakang sana, maka dia dapat fadilat jemaah. Dia dapat. Tuan-tuan, itu perempuan. Tuan-tuan, ini perempuan. Khunsa dan sebagainya itu nanti bab lain. Tapi kita nak cerita kanak-kanak. Ini sunnah Nabi SAW. Sambil kita beribadah, ada tarbiyah. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi kita sambil-sambil kita semayang, maka kita ajar anak kita. Dia lari, biasa. Tuan-tuan, itu biasa. Tuan-tuan, maka itu cara Nabi SAW. Maka tuan-tuan, mati Allah, kita ada masa lagi, insyaAllah. Falamma intaha ila Taif, maka Nabi SAW dalam perjalanan ni tadi, maka dia sampai ke Taif, maka dia bertemu dengan 3 orang pembesar.
Tiga orang pembesar. Siapa namanya tuan-tuan? Yang pertama Abdul Jalil, kemudian yang kedua Mas'ud, dan yang ketiganya Hubaib. Tiga orang. Tiga orang ni pembesar Taif. Menteri dia lah, tuan-tuan. Menteri dia. Ketiga-tiga ni anak Amru bin Umair As-Saqafi. Tiga orang. Maka Nabi SAW bila masuk kampung orang, dia tak gedah terus. Dia jumpa ketua. Tuan-tuan, itu adab. Tuan-tuan, nak duduk dekat masjid buat program, tiba-tiba kita masuk aja. Kita buat program. Kita tak tanya imam, tak tanya pengerusi. Tuan-tuan, jangan. Tak boleh macam tu. Adab, tuan-tuan. Kita tanya dulu, saya nak buat program kat masjid ni. Boleh tak duduk 3 hari? Maka imam kata, pengerusi kata, boleh, silakan. Ini rumah Allah. Buatlah. Tapi kita masuk gedah, hentam sahaja. Maka kita kata, alah, kenapa nak bising-bising? Ini kan rumah Allah, bukan rumah kau. Boleh pula macam tu. Tak boleh, tuan-tuan. Ini adab. Maka Nabi sampai ke Taif, Nabi tak terus pergi ke pintu-pintu. Kan kita pernah dengar Nabi kena tolak. Tuan-tuan, Nabi buka pintu, Nabi ketuk pintu, Nabi buka, kemudian Nabi ditolak sehingga tersungkur Nabi SAW nak dakwah. Tuan-tuan, susah Islam nak sampai kat kita, tuan-tuan. Ini dakwah Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bila sampai ke Taif, Nabi jumpa 3 orang ni. Tetapi apa yang Nabi dapat? Nabi dapat apa, tuan-tuan? Maka bila dijumpa pada seorang ni, dijumpa dengan Abdul Jalil, maka apa kata Abdul Jalil? Kalau engkau inilah Nabi, maka aku nak koyakkan siap Kaabah. Apa? Kaabah punya kiswah. Tuan-tuan, pernah tengok yang hitam tu? Kan biasa kalau ditukar nanti dipotong-potong, nanti ada orang Malaysia bawa balik, jual mahal, tuan-tuan. Maka orang-orang Arab ketika itu, kiswah Kaabah tu sangat berharga. Tuan-tuan, mereka ni orang-orang yang ternama ni, dia ada simpan kiswah Kaabah. Cebisan-cebisan tu dia ada simpan. Kalau kau ni Muhammad, aku boleh koyak lah. Maknanya apa, tuan-tuan? Bukan sekadar dia tak nak terima Islam, bahkan dia keji, dia hina Nabi SAW. Sampai macam tu sekali, tuan-tuan. Pelik, tuan-tuan. Kenapa dia boleh? Sedangkan orang-orang Arab ni, dia orang yang sangat memuliakan tetamu. Betul kan, tuan-tuan? Sangat memuliakan tetamu. Tapi bila jumpa Muhammad ni, ini pula jawapannya. Kemudian dijumpa lagi seorang lagi. Dijumpa pula Mas'ud. Apa kata Mas'ud? Amma wajadallahu ahadan ghairak. Nabi kata apa? Mas'ud, jomlah kita masuk Islam. Kita sama-sama berjuangkan Islam, agama Allah. Dan apa kata Mas'ud? Dia kata, macam dah tak ada orang lain daripada engkau ni lah. Kenapa tak ada orang lain yang dilantik sebagai Nabi? Kenapa engkau? Nampak, tuan-tuan? Dia bukan tak nak terima, dia hina pula. Tuan-tuan, Nabi tunduk. Maka Nabi tak putus asa, Nabi jumpa lagi seorang, tuan-tuan. Maka dia jumpa dengan Hubaib. Apa kata dia? Seperti yang tadi dia ajak kepada Islam. Apa kata Hubaib? Wallahi la ukallimuka abadan. Wallahi, aku takkan cakap dengan kau selama-lamanya. Dia berjanji pada diri dia, aku takkan cakap dengan kau selama-lamanya. Kalau engkau ni seorang Rasul, maka lebih besar dia punya bahaya dia. Tapi kalau engkau seorang yang penipu, tuan-tuan, Allah ma yanbaghi an ukalimat. Lebih-lebih lagi, patutnya memang aku jauh tak nak bercakap dengan kau. Maka, tuan-tuan, ini yang diterima oleh Nabi. Bukan tak diterima, bahkan dicaci maki pula dengan kata-kata menghina kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Nabi pun bangun, maka dia kata apa? In fa'altum ma fa'altum faktumu anni. Sekiranya benarlah apa yang kamu katakan, maka biarkan aku keluar untuk berdakwah pula pada orang lain. Tuan-tuan, mati Allah. Maka tiga-tiga ni tadi bila dengar Muhammad ni nak pergi pintu ke pintu, maka dia pun terus hasut orang-orang Taif untuk benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 hari Nabi berdakwah di sekitar Taif. 10 hari, tuan-tuan. Pintu ke pintu, pintu ke pintu. Tuan-tuan, pernah, tuan-tuan, orang berdakwah datang rumah kita, pintu ke pintu. Tuan-tuan, kalau tempat saya selalu, tuan-tuan, ada orang, kereta ada ni, 2. Motor ada. Ting tong. Assalamualaikum. Kita tengok daripada langsir. Alamak. Geng-geng jubah sampai, tuan-tuan. Geng-geng jubah sampai. Kita pun senyap. Ya, kaku. Keras badan. Sampai 3 kali dia bagi salam, dia pun pindah sebelah. Alhamdulillah, selamat. Tuan-tuan, tuan-tuan, ada sahabat saya seorang cerita, tuan-tuan. Dia karkun. Tuan-tuan tahu karkun, tuan-tuan. Karkun ni tabligh. Bagus usaha dakwah dia, tuan-tuan. Tetapi saya tanya, ada satu sahabat ni pengalaman dia berdakwah. Tuan-tuan, ada satu ketika ni dia pergi ke satu rumah.
Orang tu tengah basuh kereta. Tuan-tuan. Dia Karkun ni kadang-kadang orang takut, tuan-tuan. Orang takut. Tapi kalau Yakut datang dia tak takut. Yakut yang bawa kata-kata tu kan. Dia tak takut, tuan-tuan. Tapi Karkun dia takut. Dia datang ni dia nak berbual, dia nak berdakwah, nak cerita tentang keesaan Allah. Kita dengar je lah. Waalaikumsalam. Tapi orang ni, tuan-tuan, dia kata dia pernah disimbah dengan air. Air basuh kereta tu. Dah tak payah. Kau pergi dakwah orang sana tu disembah. Disimbah, tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, terbayang apa, tuan-tuan? Terbayang Nabi SAW. Pergi rumah ke rumah, tak diterima. Dia tolaknya Nabi. Nabi tersungkur, tuan-tuan, dengan Zaid bin Harisah. Allahu Akbar. Susah, tuan-tuan, nak sebar Islam ni, tuan-tuan. Tapi bila ada pendakwah-pendakwah tabligh ni datang rumah ke rumah, tiba-tiba kita tak terima dia, tuan-tuan, kita hina dia pula, tuan-tuan. Dakwah tu dia dah uruskan dah. Fardu kifayah tu dia dah buat dah, terlepas kita, tuan-tuan. Maka kita raikan dia, patut kita ajak datang, jom. Duduk, kita minum-minum dulu. Tuan-tuan, kita raikan dia. Duduk dekat masjid 3 hari, kita datang bawa sup kambing, kita bawa, tuan-tuan, biryani dan sebagainya. Itu tugas kita. Bukan kita menyusahkan mereka. Tuan-tuan, mati Allah. Jadi ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita tak nak berdakwah, bahkan kita menyusahkan Islam. Tuan-tuan, ada soalan sikit lagi, tuan-tuan. Saya rasa sebagai penutup, tuan-tuan, ada majlis tahlil depan ni. Jadi saya rasa tuan-tuan mesti terfikir. Mula baca kitab ni, tuan-tuan, saya terfikir, kenapa 3 orang ni tiba-tiba dibenci Rasulullah? Tiba-tiba datang terus keluarkan kata-kata yang sangat tak baik. Kenapa? Saya fikir, tuan-tuan, rupanya bila kita cari balik, rupa-rupanya malam Nabi keluar tu malam Syawal, tuan-tuan. 10 hari perjalanan, tuan-tuan. Besok paginya Abu Lahab ni, tuan-tuan, tuan-tuan, dia cari Muhammad. Mana Muhammad? Kau tengok Muhammad dah lari. Dah tinggalkan korang ni. Muhammad ni penakut, dia memang penipu. Dia penyihir. Maka dia pun cari Muhammad, tak jumpa. Nabi keluar senyap-senyap dengan Zaid. Tuan-tuan, maka cari. Tiba-tiba datang satu kabilah daripada Taif. Dia pun tanya, kau ada nampak tak seorang lelaki tinggi-tinggi macam ni dengan seorang budak? Dia kata, Muhammad, aku nampak perjalanan. Dia dakwah ketika perjalanan tadi, maka dia menuju ke mana? Dia pergi Taif. Maka ketika itu Abu Lahab, tuan-tuan, dia jahat, tuan-tuan, dia tak nak Islam, dia menyusahkan Islam. Ini sifat paling dahsyat, tuan-tuan. Dia tak nak Islam, dia menyusahkan Islam. Dia pun, tuan-tuan, bila dengar Muhammad pergi ke Taif jalan kaki, dia kira, ini lama sampai ni. Dia pun ambil kunci, tuan-tuan, start dia punya Ferrari. Start Ferrari. Ferrari kuda, kan, tuan-tuan? Kalau dulu Ferrari lah, tuan-tuan, kuda. Orang kaya je boleh ada kuda, tuan-tuan. Kalau keldai tu SUV lah. X70 lah, tuan-tuan. Kalau nak MPV, unta. Contohnya Alphard, tu unta, tuan-tuan. Dulu lah, tuan-tuan. Maka si Abu Lahab ni memang orang kaya, dia start dia punya Ferrari, kemudian dia pun pergi terus ke Taif. Siapa sampai dulu, tuan-tuan? Abu Lahab ke Nabi? Siapa sampai dulu? Confirm Abu Lahab sampai dulu, tuan-tuan. Dia pacu kuda dia sampai ke sana, maka dia jumpa dengan 3 orang ni tadi, maka dia kata, nanti akan datang ke sini seorang lelaki dengan seorang budak, dia ni penyihir. Dia akan mengajak kamu kepada satu agama yang baru dan dia akan menguasai Taif. Kamu punya jawatan ni akan hilang, diambil oleh Muhammad. Tuan-tuan, sebab itulah bila Nabi sampai ke Taif, Nabi dakwah sahaja, terus kata-kata hinaan yang keluar daripada 3 orang ni tadi. Tuan-tuan, mati Allah, ni Abu Lahab. Abu Lahab ni jahat, tuan-tuan. Dia tak macam Abu Jahal. Abu Jahal kita pernah dengar cerita, tuan-tuan. Abu Jahal ni menyelinap rumah siapa? Fatimah, nak dengar Quran. Kan? Kantul pula. Tapi kerana ego dia tak nak masuk Islam. Abu Jahal mati pula dalam peperangan, hebatlah. Pendekar, tuan-tuan, pahlawan. Abu Lahab, bila kita cerita dengar perang Uhud, perang Badar, perang ni, kita tak dengar nama Abu Lahab. Mana Abu Lahab? Abu Lahab ni mati bila? Tuan-tuan, Abu Lahab ni, tuan-tuan, Allah hina kerana kejahatan dia. Allah celakakan dia sampai hari kiamat. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celaka sampai hari kiamat. Busuk betul Abu Lahab ni. Matinya juga Allah hina. Tuan-tuan, saya rasa macam tak pernah cerita tentang Abu Lahab. Tuan-tuan, kematian Abu Lahab, tuan-tuan. Abu Lahab ni, tuan-tuan, bila perang Badar,
Dia tak pergi. Dia kaya. Kau pergi. Kau ada hutang aku kan? Okey, kau wakilkan aku pergi perang Badar. Dia tak pergi. Dia duduk dekat Mekah. Tuan-tuan. Maka bila balik, dengar orang-orang Badar kalah. 70 orang mati, 1000 orang yang pergi, tapi semua kelang kabut balik. Cabut lari. Tuan-tuan. Tergantung betul cerita ni. Tuan-tuan. Boleh terus. Tuan-tuan. Cabut lari tuan-tuan balik ke Mekah. 70 orang mati dan 70 orang ditawan, termasuk Abbas. Saidina Abbas, pakcik Nabi SAW. Tuan-tuan, bila balik ni tuan-tuan, Abu Lahab ni, dia pergi ke rumah Abbas. Nak dengar cerita ni, apa cerita yang berlaku dekat sana ni, dekat Badar ni. Kenapa boleh kalah? 1000 orang, cukup alatan tentera dan sebagainya. Lawan 313 orang, macam mana boleh kalah? Maka tuan-tuan, sampai sahaja rumah Abbas, maka tentera-tentera tadi, mereka ada berkumpul di rumah Abbas, maka Abu Lahab duduk daripada jauh. Dia dengar aja, dia nak tahu apa cerita. Maka dia dengarlah cerita. Sebenarnya masa peperangan itu, kami ni lari lintang pukang kerana kami nampak ada orang-orang yang berjubah putih, pakaian putih, menghayunkan pedang-pedang mereka, terputus satu-satu. Kami lari. Kenapa tuan-tuan? Kerana 1000 malaikat yang diutuskan oleh Allah. Mereka nampak. Didengar ni tuan-tuan. Didengar. Abu Lahab dengar daripada jauh. Tiba-tiba hamba kepada, pekerja kepada Abbas ni tadi. Abbas dah kena tawan tuan-tuan. Isterinya Ummu Fadal. Ummu Fadal ni dia ada pekerja tuan-tuan. Namanya Abu Rafiq. Abu Rafiq ni budak. Tuan-tuan. Dia ni dah Islam tapi disembunyikan keislamannya. Tiba-tiba Abu Rafiq ni dengar macam tu. Oh, itu malaikat. Bantu Muhammad. Oh, maka Abu Lahab ni panas telinga. Telinganya panas tuan-tuan. Dia dengar macam tu. Dia ambil Abu Rafiq ni. Kemudian dia ketuk. Apa kau cakap tadi? Apa kau cakap lagi? Kau cakap lagi? Ketuk tuan-tuan. Ummu Fadal ni, dia tak tahan tengok. Geram pula. Orang-orang lain ni tak berani tuan-tuan nak masuk campur. Habis Abu Lahab ni pembesar, tuan-tuan, bukan biasa-biasa punya orang. Tuan-tuan, maka Ummu Fadal ni dia tengok-tengok sebelah ada kayu ke apa, dia ambil kayu ni dia ketuk kepala Abu Lahab. Dia ketuk kepala, berdarah kepala Abu Lahab. Bila dah berdarah ni tuan-tuan, Abu Lahab ni nak lawan balik. Dia tengok perempuan. Dia bacol lah punya apa? Dayus kalau pukul perempuan. Maka Abu Lahab pun tinggalkan tempat tadi. Tuan-tuan, peristiwa ni tuan-tuan, Abu Lahab ni, darah kesan daripada pukulan Ummu Fadal tadi, dia makin membengkak tuan-tuan. Dia makin membesar, dia membusuk. Makin lama, sehingga kan menyebabkan seluruh tubuh dia tak boleh diubati dah. Dia bengkak, busuk, pecah, berair. Tak tahulah macam mana tuan-tuan. Nak cerita memang busuk lah tuan-tuan. Sehingga kan kematian dia. Anak-anak dia pun tak nak dekat dengan jenazahnya. Siapa? Abu Lahab. Pasal apa? Busuk sangat. Maka dia ambil keputusan, ambil batu, baling daripada jauh, baling sehingga dia bertimbun. Maka disitulah disemandikan mayatnya Abu Lahab. Hinanya tuan-tuan. Abu Lahab ni tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang kita tak nak Islam, kita tak nak berdakwah. Kalau kita menyusahkan Islam, dahsyat tuan-tuan. Jangan. Kalau kita tak suka, kita diam. Cukup. Tuan-tuan. Jangan tuan-tuan. Takut dihina kita. Allah hina kita dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan mati Allah. Inilah tuan-tuan. Mungkin saya kadang-kadang terfikir. Sakit apa? Kena pukul boleh berdarah. Agaknya tuan-tuan. Abu Lahab ni kencing manis tinggi. Agaknya. Saya pun tak tahulah. Tuan-tuan. Busuk. Tuan-tuan. Itu Abu Lahab. Tuan-tuan dan mati Allah. Sehingga kan Abu Lahab pada hayat dia ada nama anak bernama Utbah dan Utaibah. Yang mana anaknya ni berkahwin dengan anak Nabi. Anak Nabi Ruqayyah dengan siapa? Dengan Ummu Kalsum. Disuruh ceraikan. Ceraikan anak Muhammad. Cerai. Dua orang ni kahwin pula dengan Sayyidina Osman nanti. Kan? Zunnurain. Tuan-tuan mati Allah. Ini tuan-tuan. Kisah daripada permulaan sampainya Nabi SAW ke bumi Taif. Tuan-tuan mati Allah. Saya rasa cukuplah sekadar ni. Tuan-tuan, dalam kisah Taif ni tuan-tuan mungkin dalam 4 ataupun 5 pertemuan boleh kita habiskan. Tuan-tuan mati Allah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.